Apa khabar Malaysia? Bersua kembali kita di satu lagi episod baru. Apa khabar Malaysia? Kali ini bertemankan saya Cedi dan juga lama kita tak bergandingan bersama. Betul. Dini pagi ini sihat? Sihat. Awak tak cuti ke? Hujung tahun ni. Cuti juga. Tapi tak ada istilah cuti lah bagi ibu-ibu kan. Tapi yang penting saya nak tengok Dini sihat. Walaupun lama tak bersua kan. Tak digandingkan untuk bekerja sama. Yang penting ialah cakap pasal kesihatan ni sebenarnya. Sekarang ni kita tahu kan cuaca pun tak menentu. Kita mudah dapat penyakit kan. Apatah lagi sekarang musim COVID-19 pun dah semakin meningkat. Dan juga saya mohon jugalah kalau kita rasa tak sihat sikit, pakailah penutup muka kerana bukan sahaja untuk diri kita tetapi untuk orang lain juga. Betul. Dan tambah pula khusus untuk yang mengandung ataupun ibu-ibu yang hamil kan mengandung, tolonglah jaga kesihatan anda. Kalau boleh macam Din katakan, pakai pelitup muka, kita saling mengingati antara satu sama lain. Kalau boleh janganlah pergi ataupun elakkan tempat-tempat yang sesak. Betul. Kan sebab memang mudah untuk terdedah daripada penyakit dan berisiko lebih tinggi untuk terkena jangkitan. Rasa macam mak saya tengah bagi ceramah kat saya ni. Banyak kesihatan je, kita kesihatan. cakap dengan anak-anak ni, Dik. Okey, alright. Alhamdulillah. Terima kasih atas ingatan itu juga agar kita semua ambil perhatian dan juga ambil maklum perkara ini. Selepas ini kita terus saksikan tentang situasi cuaca kita. Dan selanjutnya bersama rakan setugas dari Berita. Jom sama saksikan. Silakan. Salam hormat, salam Malaysia Madani bersama saya Helena Pahlavi dari Bilik Berita. Polis Diraja Malaysia menasihati peserta piket solidariti untuk Palestin supaya tidak mendirikan sebarang struktur atau khemah berhampiran Kedutaan Amerika Syarikat di Jalan Tun Razak sepanjang himpunan berlangsung selama 6 hari bermula malam tadi. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata, piket aksi bertindak kepung demi Palestin itu tertakluk kepada Akta Perhimpunan Aman 2012 dan menjadi tanggungjawab polis untuk memastikan keselamatan perhimpunan terbabit. Tegasnya, tindakan akan diambil jika ada yang mendirikan kemah dan peserta himpunan tidak diarah bersurai sekiranya mengikut garis panduan ditetapkan oleh pihak berkuasa. Menurut beliau, pihak polis turut bersimpati serta menyokong perjuangan rakyat Palestin, namun mereka bertanggungjawab untuk memastikan ketenteraman awam dan keselamatan perwakilan-perwakilan asing di negara ini. Solidariti di hadapan kedutaan negara itu adalah sebagai simbolik pengepungan terhadap Gaza dan menuntut supaya pembunuhan terhadap rakyat Palestin dihentikan dan mendesak gencatan senjata segera. Himpunan tersebut membabitkan 48 badan bukan kerajaan yang terdiri daripada organisasi masyarakat, pertubuhan pemuda dan pelajar serta kelompok politik daripada pelbagai spektrum. Seorang pengawal keselamatan disiasat kerana secara tidak sengaja melepaskan satu das tembakan ke arah lantai di sebuah institusi keuangan di Jalan PJU 5 Palang 14, Kota Damansara, Petaling Jaya yang menyebabkan cermin pintu masuk di situ pecah. Timbalan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Superintenden M. Hussein Solehuddin Zulkifli berkata, bagaimanapun kejadian tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Polis menerima pemakluman kes pada 10.13 pagi daripada orang awam yang mendengar bunyi tembakan di institusi keuangan tersebut. Hasil siasatan mendapati pengawal keselamatan berumur 50-an itu menggunakan senjata pump gun melepaskan satu das tembakan ke lantai yang menjadi punca cermin di bahagian pintu masuk pecah. Namun beliau mengesahkan tiada sebarang cubaan samun dan pengawal keselamatan itu negatif dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39 Akta Senjata 1960.
Keadaan banjir di Pasir Mas terutama di Rantau Panjang tidak kritikal walaupun paras air Sungai Golok melepasi paras bahaya sejak malam Isnin. Timbalan Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Superintenden Nik Aminuddin Raja Abdullah berkata, usaha menyelamat mangsa di Gemling melibatkan Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan pasukan SMART. Jika dilihat pada tahun sebelum ini, jumlah mangsa banjirnya adalah lebih tinggi daripada kali ini. Pernah mencatat selama 11,000 lebih dan pusat pemindahan sementara dibuka sehingga 37 atau 38 buah pada tahun lepas. Menurutnya, walaupun kenderaan ringan tidak boleh masuk ke Rantau Panjang, anggota pasukan penyelamat menggunakan kenderaan berat seperti lori dan bot bagi meneruskan operasi membantu mangsa terkesan banjir. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Pagi ni awal-awal pagi nak masuk kelas perubatan sikit. Saya suka kan? bab kesihatan ni. Sebab tu tadi awal-awal tadi dah bagi nasihat kepada kita banyak berkaitan tentang isu perubatan kesihatan, tapi itulah perkara yang paling penting dalam hidup kita. Untuk kita titik berat kan. Betul, sangat penting. Dan hari ini kita nak bercakap tentang satu topik yang saya kira mungkin tidak disedari oleh masyarakat awam, tetapi ia berlaku dalam masyarakat awam. Kadang-kadang kita tak pernah terfikir sistem pertahanan badan kita ataupun antibody kita menyerang badan kita. Sebab itu merupakan salah satu penyakit yang mana kalau keadaan ini berlaku, dia boleh menyebabkan penyakit yang dikenali sebagai autoimmune encephalitis, AE. Betul tak doktor saya sebut tu? Okey. Baik, kita bersama dengan Dr. Ellie Ko Hui Tian, merupakan pakar pruding neurologi dari Pusat Perubatan Saraf Velocity, untuk bercakap tentang satu penyakit ini yang saya kira namanya pun orang tertanya-tanya bagaimana ia sebenarnya untuk difahami oleh masyarakat kebanyakan sebenarnya. Doktor, kita mulakan. Okey, autoimmune encephalitis biasanya orang cakap itu serangan antibody kepada badan sendiri. Dia bukan serang kepada badan tapi serang kepada otak. Dengan saraf di dalam otak. Dia akan menjejaskan fungsi di dalam otak. Untuk pemikiran, ingatan, perangai, ada orang jadi halusinasi, ada yang dapat sawan. So dia banyak kompleks simptom-simptom tertentu yang kadang-kadang orang rasa orang itu jadi gila sebab dia berlaku tiba-tiba dalam beberapa minggu, beberapa hari. Dia boleh jadi tiba-tiba semua perangai tukar dan satu orang akan pertukaran kepada perangai yang tertentu yang tidak dikenali dari keluarga, dari kawan-kawan. So dalam keadaan macam itu, ada orang pertama kali dia fikir okey, bawa kepada pakar psychiatrist. So kadang-kadang berlaku macam itu, dia ada banyak sebab. Sebab yang penyakit ini dia antibody yang serang kepada otak. So kita kena buat siasatan tertentu lah dari investigasi daripada bahagian perubatan. Adakah tiba-tiba saja antibody itu boleh terus menyerang badan kita? Bagaimana ia boleh berlaku? Okey, ini soalan susah dijawab tapi so far sekarang sampai research up to date, tertentunya saintis susah dapat sebab kenapa tertentu spesifik kenapa antibody itu boleh berlaku di seseorang atau yang kenapa tidak kepada orang lain. So banyak faktor tertentunya yang kita cakap risiko yang boleh dapatkan antibody activate di dalam badan disebabkan virus tertentu. Like for example herpes simplex viruses, and also viruses itu ada 1 and 2, and also tumor, kita panggil ketumbuhan tertentu yang boleh aktifkan sel-sel atau antibody di dalam badan. Dua perkara ini boleh jadikan tiba-tiba antibody itu tumbuh di dalam badan dan menyerang kepada saraf otak. Okey, menyerang kepada saraf otak. Dan saya lihat tadi kesan-kesannya seperti seolah adakah penyakit mental, adakah ia sebahagian daripada penyakit mental ataupun sebenarnya berbeza? Okey, dia sebenarnya bukan penyakit mental tapi penyakit neurologi. Sebab dia serang dan jadikan inflamasi kepada kita punya otak. Otak kita ada banyak loops, ada yang temporal loops, frontal loops. So bahagian loop tertentu dia ada fungsi tertentu. Kalau dia serang kepada temporal loop, ada orang boleh datang dengan simptom yang halusinasi. Dia boleh dapat tengok benda tertentu yang tak ada orang dapat tengok, atau dengar suara tertentu dia berinteraksi kepada suara itu. So dia simptom ini kita panggil halusinasi. Lepas tu ada orang yang dapat sawan.
Yang sawan berterusan dan dia tidak dapat dikontrol tapi kena masuk di hospital untuk dapatkan rawatan yang tertentu. So penyakit itu dia sangat serius. Ada tertentu, ada orang sampai dia sawan berterusan kena masuk kepada ICU untuk bagi rawatan yang segera untuk menghentikan sawan. Itu yang keadaan yang sangat serius kalau dia berlaku berterusan dan tidak dirawat. Macam mana kita nak kenal pasti gejala awal? Adakah sememangnya kalau contohnya kita tak tahu itu pun halusinasi sebenarnya, macam mana kita nak kenal pasti? Okey, biasanya keluarga atau kawan-kawan boleh berkesan orang ini sebenarnya dia perangai macam itu, tinggal laku macam itu. Tiba-tiba dia pertukaran. Okey. Dia datang dengan rasa tak sihat, demam, sakit kepala. Lepas tu dia rasa kenapa saya pemikiran terjejas. Dia rasa dia tak boleh proses pemikiran yang macam biasanya dia boleh memandu kepada pergi kerja atau dia boleh buat task tertentu atau multitask. Tapi tiba-tiba dalam beberapa minggu pertukaran dia boleh dikesan dari keluarga atau dia punya kawan-kawan. So lepas tu dia rasa orang ini dia ada pertukaran tertentu yang tidak boleh kontrol. Pesakit pun boleh rasa kenapa dia tak boleh buat benda yang biasanya sangat senang untuk dia tapi tiba-tiba dia pertukaran. Dia tak boleh buat fikiran, tak boleh buat banking, tak boleh pergi ke bank, tak boleh pergi post, tak boleh pergi shopping. Something dia just stay at home, tak buat apa-apa. Dan dia tidak tahu kenapa pemikiran dia diganggu. Okey, biasanya kalau penyakit mental kelazimannya antara punca-punca ini disebabkan kerana faktor stres tertentu ataupun barangkali trauma tertentu. Tetapi ini berbeza sikit kerana faktor tadi adalah kerana disebabkan daripada biasanya jangkitan kuman, demam, viruses yang herpes simplex virus dapat dikesan. Itu menjadi punca awal lah. Punca yang boleh trigger, yang boleh jadikan faktor dapatkan aktivasikan antibody di dalam badan. Okey. Itu yang boleh jadikan kenapa antibody itu tiba-tiba muncul di dalam badan. Ini bermakna kita tak boleh mengenal pasti seseorang itu ada penyakit AE secara luaran. Tak dapat. Tapi kalau you berinteraksi dengan dia, you boleh rasa orang itu, kalau kawan atau keluarga, dia berasa orang itu dia pertukaran sangat ketara, sangat drastik. Tiba-tiba dia pertukaran sangat drastik yang totally tukar satu orang perangai. So that's why dalam keadaan itu orang berasa orang ini mungkin ada pemikiran atau masalah mental. Tapi tak semestinya masalah mental. Dia kena jumpa doktor tertentu untuk memastikan simptom atau tanda-tanda itu sebenarnya tanda-tanda yang ekstra daripada mental. Sebab dia boleh dapat sawan, boleh dapat tertentu yang tak semestinya penyakit. Okey, doktor, dalam bagi mereka pesakit mental, kebiasaannya mereka dalam keadaan denial berada dalam penyakit tersebut. Adakah itu akan berlaku juga bagi mereka menghadapi penyakit AE ini? Tak dapat. Because penyakit AE ini dia tidak dapat melindung dia punya simptom. Simptom dia semua ketara dan obviously dia akan muncul. Di keluarga, family dia akan rasa, orang pesakit tertentu pun dia boleh rasa sendiri. Sebenarnya dia rasa dia tak okey. Dia rasa dia something wrong. Dia tak boleh process thinking. Dia rasa task tertentu yang sebenarnya boleh buat dia tak dapat buat. Pemikiran dia rasa kenapa saya punya thinking is very bad. Dia punya memory jadi teruk, dia tak boleh ingat benda. Kawan-kawan tertentu yang nama dia senang boleh diingat, dia tiba-tiba tak dapat ingat. All this pemikiran atau ingatan tiba-tiba terjejas. Doktor, sesiapa sahaja boleh terkena. Takut juga bila dengar Betul. Okey, seseorang ada tak? Boleh. Semua orang boleh dapat autoimmune encephalitis. Dari yang muda, semuda teenagers like 13 years old. Ada satu patient saya yang 13 years old girl. Dia datang dengan macam histeria, jerit, screaming, perangai pertukaran. Ada yang setua 70 umur pun ada. So dia punya spektrum besar dari teenagers kepada orang tua. Okey, bagi mereka yang terkena dengan penyakit ini, adakah kondisi mereka ini akan berada dalam keadaan kondisi yang penyakit itu dalam long term ataupun hanya sekejap 2-3 minggu sementara? Biasanya penyakit ini berterusan minggu. So beberapa hari dia start dengan demam, tak sihat, lepas tu dia progress, dia jadi berterusan, jadi beberapa minggu. Biasanya dalam 3 bulan you boleh rasa perkembangan sangat drastik, sangat perbezaan. Dari seorang yang normal jadi seorang yang sangat drastik, dia tak boleh berfungsi, mungkin dia datang dengan simptom yang tertentu yang dia tidak boleh kontrol dia sendiri. Pemikiran dengan kontrol perangai dengan tingkah laku sendiri. Okey, untuk pencegahan awal, apa yang boleh dilakukan sebenarnya sebelum kita terdapat ataupun terkena penyakit AE ini? Pencegahan, sadly to say, pencegahan so far tak ada vaksin, tak ada, tapi ubat penyakit ini boleh dirawat. Ada untuk orang mengelakkan pula bagaimana? Untuk mengelakkan, so far tak ada yang vaksin ke ubat tertentu yang boleh stopkan dia. Once dia activate antibody itu di dalam badan, kita boleh, kalau sudah detect dan dapatkan
penyakit ini confirm dari bahagian tertentu dari MRI, dari EEG, kita boleh bagi rawatan yang sepatutnya. Banyak pesakit saya dapat di-cure. Cure maksudnya totally sihat. Back to normal. Doktor, ikut untuk nasib lah kena jaga kesihatan. Dalam konteks ini, saya nak memahami tentang landscape di Malaysia. Sebenarnya ramai ke yang kena? Okay, so far to say, penyakit ini kita panggil rare disease. Penyakit yang jarang. Ya, jarang jumpa. Tapi penyakit ini makin lebih sekarang dikesan daripada doktor-doktor apakah neurologis sebab antibody banyak baru yang sudah dikesan dari teknik-teknik tertentu. Biasanya test yang kita hantar kepada US atau Mayo Clinic untuk test tertentu sebab teknologi sangat spesifik. Dia akan guna sel tertentu untuk detect antibody di dalam badan. Dan fluid yang kita hantar dari otak. Kita panggil cerebral spinal fluid. Yang specifically from the lumbar puncture, kita ambil air itu dari otak untuk ujian. Sebab test itu sangat spesifik untuk boleh detect antibody tertentu. Dan autoimmune encephalitis banyak types. Maksudnya lebih kurang 10 to 20 types. So commonly yang ada yang saya terangkan, we call it NMDAR. NMDAR is antibody punya nama. Kita detect, this is the first antibody that detected by the scientists. So, adakah ni penyakit baru? Dikenal 20 pasti? tahun consider baru. Okey. Penyakit ini baru detect, antibody baru detect less than 20 years. So ubat penyakit ini masa dia detect, biasanya the first neurologist yang kesan di French, dia tidak tahu kenapa orang ni perangai macam tu. That's why they keluarkan sel dari otak, masa orang itu dah selepas mati, keluarkan sel itu untuk ujian. Slowly dalam research, we find out that actually ada antibody yang detect dan menyerang kepada otak sel di pesakit yang pertama itu. Okey, bagi mereka yang mengalami penyakit AE ni ataupun selepas didiagnose mengalami penyakit ini, apa rawatan yang diterima daripada pakar sebenarnya? Okey, biasanya kalau penyakit ini dah dikesan dan dikonfirm, sebab banyak test yang kita akan buat, sepertinya MRI brain, EEG dengan blood test yang saya serang, untuk test yang kita hantar untuk test lab tertentu. Kalau dah confirm, kita akan bagi ubat yang steroid, ubat yang IVIG, ubat yang immunoterapi. Immunoterapi maksudnya antibody itu kita dah detect, kita bagi ubat untuk stopkan antibody itu untuk dihasilkan dari keluar. Ataupun kalau kita dapatkan rawatan terapi sendiri, mungkin dengan cara lain selain daripada makan ubat, adakah ia berkesan, doktor? Biasanya tak dapat. Biasanya ubat kena dapatkan ubat immunoterapi yang nak stopkan antibody dikeluar dihasilkan daripada badan. Okey, jika telah terkena dengan penyakit ini kemudian sihat lepas mendapat rawatan, kebarangkalian kita kena sekali lagi? Ya, ini question yang sangat bagus. Kalau autoantibody yang detected yang saya terangkan tadi, NMDAR tu, risiko relapse atau chance untuk dia berlaku lagi ada 12%. Untuk the first 2 years. So penyakit ini dia akan datang. Means that dia bukan boleh di-cure, tapi risiko chance 12% of the orang yang dapat penyakit ini dia kemungkinan dapat relapse. Boleh dapat lagi. Mana chances untuk pulih secara keseluruhan total memang okey, dia boleh rendah jadi ke bagaimana, total, doktor? dia boleh totally cure, Okey. dia boleh back to normal, tapi chance in 2 years if relapse kena second time. And come with second time, that's about 12%. maknanya kena sentiasa Maybe you dapatkan terapi. are, if you are very lucky, 88% you don't get the relapse lah. But 12% chance you will get relapse. Kes paling muda umur berapa, doktor? Saya punya patient 13 umur. 13 tahun. Yes, it's a ladies. Okey, kebiasaan mereka yang datang ke jumpa dengan doktor dia, adakah sudah dalam keadaan yang agak kritikal, parah ataupun di peringkat awal sudah mendapat rawatan? Okey, biasanya dia datang jumpa saya sudah critical. Maksudnya sudah simptom dia sudah outgrown. Maksudnya dia sudah beberapa minggu simptom itu tidak dapat dikontrol. Ada yang datang dengan sawan yang berterusan, tak boleh berhenti. Lepas tu datang masuk ke kecemasan, lepas tu kena letak tube untuk intubate, lepas tu untuk nak control dia punya simptom dan sawan itu, lepas tu masuk ICU. Lepas tu kita buat test tertentu dan antibody tertentu, kita detect actually penyakit ini dia sejenis autoimmune encephalitis. Ada yang orang yang muda atau pesakit yang muda biasanya datang dengan sawan dulu. Demam sawan. Mana doktor, simptom paling basic untuk kita kena pasti itu adalah confirm kita terkena ataupun kita dah dapat penyakit AI ni, adakah
halusinasi sahaja ataupun sawan Dia tu? kompleks, simptom-simptom yang kompleks. Maksudnya dia boleh datang dengan demam, sakit kepala, lepas tu sawan, halusinasi, pertukaran perangai, memori, ingatan tertentu dan dia penyakit yang simptom kompleks. Dia bukan satu saja dengan halusinasi. Kalau penyakit mental, dia datang dengan halusinasi saja. Yang lain dia okey. Kadang halusinasi dia dikontrol, dia boleh pergi shopping, dia boleh buat benda tertentu. Jadi penyakit ini dia tidak dapat. Dia ada kompleks benda all like pemikiran, perangai, sawan, pergerakan abnormal. All this like very consider penyakit yang serius lah. Mana kita juga boleh terkena di peringkat usia, lewat usia ke juga Boleh bagaimana dapat. doktor? Pesakit yang paling tua saya 70 umur. So it can be spectrum from 13 sampai 70 atau 70 lebih umur. Kalau 70 lebih, banyaknya faktor dia sebab dari ketumbuhan. Kita panggil tumor. Because tumor tertentu yang kita tidak detect, sometimes they will activate antibody di dalam badan. So antibody yang dia detect di older age or orang yang golongan lebih tua, dia punya antibody lain dari orang yang muda. Mungkin antibody dia kita panggil paraneoplastic yang dia related kepada tumor. Tumor maksud dia macam kanser. Okey. Doktor, kalau tidak diambil tindakan pantas dan juga awal untuk merawat penyakit ini, kesan paling buruk sekali doktor. Ada yang berterusan sawan, ada yang jadikan permanent damage kepada otak punya fungsi. Ada yang boleh dapat pemikiran tu tak dapat reverse balik. Ada yang memory dia berterusan macam confused dengan dia punya ingatan tak boleh remain balik. Maksud dia macam dementia, macam tak boleh ingat benda, fungsi dia terjejas. Ada yang dia boleh hidup tapi dia punya fungsi otak terjejas. Tadi doktor katakan tak ada pencegahan awal. Takut juga bila dengar. Setidaknya bagilah sedikit nasihat apa yang ataupun tips apa yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan kita terkena daripada penyakit ni. Okey, kalau doktor, ada tanda-tanda tertentu yang demam, tak sihat, kita tidak pasti ni penyakit akan berambat jadi spektrum yang autoimmune encephalitis. Biasanya kita kena jumpa doktor dulu. Kita check betul sama ada ini just a simple jangkitan kuman or this is something else than jangkitan kuman. Yang saya terangkan yang herpes simplex virus is quite a common virus. Betul. Dia virus ni suka serang otak, saraf otak dengan tertentu. So dia boleh jadikan inflamasi di dalam otak. If let's say penyakit ini just infection saja, jangkitan kuman saja, rawatan tertentu boleh stopkan dia. Kalau dia tidak dirawat tertentu, kadang-kadang dia boleh dapatkan activate antibody kita di dalam badan. Doktor, jika saja dalam konteks ini juga, bagi mereka sudah pun sihat daripada penyakit ini, adakah mempunyai sebarang side effect lain? Sebagai contoh, terlupa, mudah lupa ingatan, yakin tak yakin membuat satu perkara. Komplikasi selepas penyakit ini, ada orang dia jadikan mood changes. Perangai mood changes, maksud dia rasa tiba-tiba dia rasa depressed. Dia because the penyakit tertentu impact kepada dia kehidupan, dia rasa mood changes, dia boleh rasa depression. Mungkin dia boleh rasa mania, dia rasa over happy sometimes. Because the mood changes attack dia punya otak yang kita panggil temporal lobe. Sometimes pertukaran mood itu kena control dengan ubat tertentu. Untuk pencegahan dia jadi mood yang fluctuating, kita panggil mood itu boleh jadi pertukaran sangat ketara. So ada pesakit saya yang datang dengan mood dia sangat hypermania. Maksud dia over friendly, it was perangai dia dari normal before that and now changes is so drastic until dia punya keluarga pun rasa peliknya kenapa dia boleh pertukaran macam itu. Tapi penyakit ni kalau mood changes kita ada ubat nak control lah. Maksudnya kita can control the symptom. Cuma kena bergantung dengan ubat lah. Ya, kena bergantung dengan ubat, follow up dengan doktor. Okey, terima kasih banyak doktor atas perkongsian cukup berguna. Setidaknya kita dapat satu ilmu baru hari ini. Yalah, takut juga bila tak ada, bila dah terkena penyakit tak ada pencegahan ataupun tak ada ubat yang betul-betul untuk tapi boleh dirawat. Tetapi yang pasti ia boleh dirawat. Boleh dirawat. Baik, terima kasih atas maklumat ini diberikan oleh Dr. Ellie Kok Hui Tian, merupakan pakar pulmonologi dari Pusat Perubatan Sunway Velocity. Satu topik yang saya nak memahami lebih mendalam lagi. Lepas nak jumpa lagi ni. Tak tahu lagi masa berkaitan tadi. Baik, selepas ini kita bercerita tentang satu lagi inisiatif penting yang telah pun dirangka oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri. Semuanya selepas ini. Okey, dia datang. Tapi jangan risau kerana
entiti ini datang bukan nak menakutkan, tidak, tapi sebenarnya adalah untuk membantu anda juga kerana akhir nanti anda membantu negara. Ya, sebenarnya cakap pasal perasaan takut tu, itu adalah perasaan yang dialami oleh mungkin anda di luar sana kepada pembayar cukai tapi elak untuk bayar cukai, takut. Kenapa takut nak bayar cukai? Sebenarnya kita dapatkan penjelasan daripada orang yang pakar untuk bercakap tentang itu, dan kenapa anda perlu bayar cukai sebenarnya. Okey, kali ini kita bersama dengan pengarah Seksyen Operasi Dasar Jabatan Operasi Cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, iaitu Dr. Rashida Cik Rosli. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Okey, kita mulakan dengan kenapalah kita bagi kefahaman lah kepada masyarakat di luar sana. Kenapa pentingnya kita lunaskan cukai ni? Doktor, silakan. It's actually seperti yang Nini dan Chad sedia maklum bahawa LHDN sebenarnya ada menawarkan program khas pengakuan sukarela 2.0 atau lebih dikenali sebagai PKPS lah. Dekat sini sebenarnya inisiatif ni kita nak menggalakkan pembayar cukai untuk tampil secara sukarela melaporkan pendapatan yang sepatutnya dalam tempoh PKPS yang kita tawarkan ini. So sebenarnya inisiatif ni juga dia berlandaskan kepada konsep yang selalu juga Hasil tekankan, iaitu AES, Awareness, Education and also Services, di mana kita memberi peluang kepada pembayar cukai. Kalau sebelum ni mungkin ada yang belum pernah melaporkan pendapatan ataupun tidak mengumpulkan borang nyata cukai, ataupun seperti mungkin saya rasa ramai juga di luar sana, ada juga di luar sana yang dah melaporkan cukai tetapi mungkin ada terkurang melaporkan cukai. Dan termasuk juga kepada pembayar cukai yang mungkin ada tidak melaporkan pelupusan aset, dan juga kalau ada dokumen atau perjanjian yang belum disetemkan dalam tempoh tertentu. Inilah yang dikatakan sebagai program khas pengakuan sukarela yang kita tawarkan. Ini satu program yang sekiranya datang lagi lah, dulu pernah dilakukan sekali dan kali ini kali kedua dilakukan, dan merupakan satu peluang yang harus dan perlu untuk dibuat oleh rakyat Malaysia. Untuk program ini, siapa sebenarnya layak untuk menyertainya? Okey, sebenarnya semua pembayar cukai adalah layak untuk menyertai PKPS ni, sama ada pembayar cukai itu adalah pembayar cukai baharu ke ataupun pembayar cukai sedia ada. Tapi dalam konteks ni mungkin saya boleh terangkanlah, maksudnya pembayar siapa yang dikatakan sebagai pembayar cukai baharu tu. Pembayar cukai baru tu maksudnya pembayar cukai tu dia tidak pernah melaporkan pendapatan dia kepada lembaga hasil lagi. Tapi sebenarnya dia dah ada pendapatan ataupun dia dah ada perniagaan untuk bagi tahun taksiran 2022 dan juga tahun ke belakang. Itu yang kata pembayar cukai baru ni meliputi juga pembayar cukai tu mungkin dia dah ada nombor pengenalan cukai, kita panggil sebagai TIN lah, Tax Identification Number, ataupun dia dah ada juga TIN number tapi ini dia belum melaporkan apa-apa lagi di lembaga hasil. So macam kali pertama untuk melaporkan pendapatan dia di lembaga hasil ini yang katakan sebagai pembayar cukai baru. Mungkin Chat dan ini saya mungkin boleh tambah jugalah dari segi pendapatan perkongsian juga. Pembayar cukai juga boleh buat pengakuan sukarela lah untuk melaporkan berdasarkan kepada fail perkongsian mereka, tapi perlulah mendapat persetujuan daripada semua ahli kongsi. Okey, kita nak tahu juga macam Dini katakan tadi, kena rebut peluang. Ini sahaja masa yang ada untuk kali kedua ini, PKPS ini. Bila tempohnya dan sampai bila, dan apa sebenarnya skop laporan yang ada dalam PKPS kali ini? Okey. PKPS yang ditawarkan ni sebenarnya bermula daripada 6 Jun 2023 sehingga 31 Mei 2024 lah, seperti yang telah diumumkan oleh kerajaan. Mungkin saya boleh terangkan sedikit lah berkenaan dengan skop PKPS ni, siapa yang terlibat. Jadi kalau kata pembayar cukai itu adalah pembayar cukai baru yang boleh tampil secara sukarela untuk melaporkan pendapatan mereka ataupun pendapatan perniagaan bagi tahun taksiran 2022 dan juga tahun kebelakangan. Okey. So selain daripada pembayar cukai baru ni, sebenarnya dia terbuka juga dengan pembayar cukai sedia ada. Mungkin ramai juga nak tahu kalau pembayar cukai sedia ada ni macam mana. So masih boleh juga untuk mengambil peluang ni. Tolonglah ambil peluang yang ada ni untuk melaporkan pendapatan
pendapatan, tetapi bagi tahun taksiran 2021 dan juga tahun kebelakang. Tapi kalau kata pembayar cukai tu, pembayar cukai sedia ada, dia dah melakukan pendapatan terkurang lapor, dan yang tu pun boleh proceed. Tapi kalau kata pembayar cukai sedia ada tapi masih ada lagi borang nyata yang belum dikemukakan, boleh juga berbuat demikian dalam tempoh PKPS inilah. Okey. Baik, dalam konteks ini juga Doktor, saya nak memahami juga, mungkin ada yang tak faham lagi berkaitan tentang isu peluang yang diberikan melalui PKPS. Apa bezanya dengan adanya PKPS dengan tiadanya PKPS? Okey. So PKPS ni sebenarnya mungkin saya boleh tambah lagi lah daripada on top of apa yang saya dah explain tadi tu. Selain daripada terkurang lapor pendapatan, ia juga melibatkan, mungkin sebelum ni pernah ada terlebih tuntut, orang kata terlebih tuntut perbelanjaan, terlebih tuntut apa orang kata pelepasan insentif elang modan juga boleh berbuat demikian jugalah. Dan skop dia bukanlah kata skop kepada percukaian juga, termasuk juga kepada cukai keuntungan harta tanah. Kalau kata tak melaporkan pelupusan aset, masih juga boleh berbuat demikian dalam tempoh ni. Termasuk juga kepada duty stamp lah, kalau ada any dokumen ataupun perjanjian surat cara yang sepatutnya disetampkan tetapi belum disetampkan, bolehlah berbuat demikian dalam tempoh tersebut. So mungkin Chat lebih berminat lah nak tahu apa perbezaannya pelaksanaan PKPS ni kalau ambil peluang dalam tempoh PKPS ni berbanding dengan tempoh-tempoh biasa. Ini yang kita katakan sebagai manfaat PKPS inilah. Mungkin satu, saya boleh katakan sama ada nanti mungkin Chat dengan Dini boleh bagi tahulah menarik ke tak menarik program yang kami tawarkan ini. Yang pertamanya adalah tiada penalti. Maksudnya any pendapatan yang kita laporkan, pembayar cukai laporkan dalam tempoh PKPS ini, kita tak akan kenakan penalti. Sama jugalah kalau kata macam saya cakap tadi duty stamp, surat cara, kita bagi pengecualian sepenuhnya penalti ke atas penyetaman yang janji tempohnya perlu dibuat dalam tempoh kata daripada sekarang ni sehingga 31 hari bulan 31 Mei 2024 lah. Panjang lagi. Kau tunggu satu dah habis dah ni. Tempoh PKPS ni lah. Maksudnya dalam tempoh PKPS ini jadi kena berpeluang sekarang. Jangan tunggu dah habis nanti alamak tunggu mana tahu next year ada lagi peluang lain, jangan tunggu. Kita kata ini inilah PKPS yang kita buat. Ambil peluang ni, selepas ni tak ada lagi PKPS. Selain daripada tu, mungkin saya boleh tambah jugalah kan, dari segi penalti kosong, kita pun tidak akan membuat tindakan penguatkuasaan. Maksudnya tak ada audit, tak ada investigation untuk semua pembayar cukai yang tampil menyertai program PKPS ini. So itu menarik kan? Itu menarik bagi saya, menarik tu. Ada lagi. Kalau kata macam melaporkan pendapatan kepada hasil ni dalam tempoh PKPS ni, kami di peringkat lembaga hasil ni akan menerima secara suci hati. So apa yang pembayar cukai laporkan, itulah sebenarnya pendapatan yang sepatutnya dan kami akan terima di peringkat lembaga hasil. Maksudnya tak ada penalti, tak ada audit. Menarik kan? Tapi tak ada audit meja tu. Tak ada audit. Ini kita kata memang tak ada audit. Tapi untuk di peringkat lembaga hasil itu sendiri, kita perlulah buat, kalau kata Dini ataupun Chat ada laporkan dalam tempoh PKPS ni, kita buatlah semakan pendapatan yang dikemukakan tu dari segi orang kata dari segi calculation lah. Nak make sure pelaporan tersebut adalah tepat dan yang sepatutnya, itu saja. Tapi selebihnya kita akan menerima secara suci hati. Adakah peluang ini perlu direbut kepada mereka? Contohnya lah, ini situasi yang saya pernah lalui. Kadang-kadang kita kerja, lepas tu kita stop kejap, kita bekerja balik. Adakah perlu untuk kita declare ataupun mengisytiharkan bagi tahun-tahun yang terlepas diisytiharkan? Bagaimana situasi sebegini? Betul, itulah apa yang kita sedang tawarkan di sini. Maksudnya macam tadi Chat maklumkan, mungkin ada on-off kerja kan. So kita buka kepada pembayar cukai sedia ada juga. So kalau kata ada terkurang lapor, dah hantar borang terkurang lapor, boleh ambil peluang ni. Ataupun memang ada tahun taksiran yang in between tu tidak melaporkan, tak hantar borang lagi, bolehlah berbuat demikian dalam tempoh PKPS ni. Tapi sebenarnya Dini, banyak situasi yang sebegini tau. Ada setengah individu yang memikirkan, gaji aku tak berapa banyak, tak perlulah kita declare
untuk cukai. Bagaimana pula situasi sebegitu? Selagi ada pendapatan yang sepatutnya just datang tampil dan laporkan kepada lembaga hasil lah. Masukkan je semua maklumat-maklumat tu, dia akan tengok sama ada perlu ataupun tak bayar cukai. Mana tahu ada pula kita dapat in return balik kan. Baik, itu antara perkara yang perlu diambil kira dalam konteks juga bagi mereka yang berminat, bukan sekadar berminat, memang kena rebut peluang ini. Bagaimana mereka mahu merebut peluang ini? Okey, bagaimana cara nak merebut peluang ini? Macam saya cakap tadilah, kalau kata pembayar cukai itu belum mengemukakan borang, so just boleh hantar borang dalam talian. So sekarang ni kita memang secara lembaga hasil pun sahaja. memang ke arah e-perkhidmatan sepenuhnya. Jadi hantar secara dalam talian. Jadi borang nyata cukai pendapatan hantar through e-filing dan bagi borang CKHT melalui CKHT. Tapi kalau kata pembayar cukai tersebut ada pertambahan pendapatan, yang tu boleh akses kepada portal hasil ataupun portal MyTax melalui www.hasil.gov.my. So dekat situ ada pautan PKPS 2.0. So just boleh klik dekat pautan tersebut untuk dapatkan untuk melaporkan pendapatan. So melalui MyTax lah sebenarnya, daripada MyTax portal untuk melaporkan pendapatan yang terkurang tersebut. Ada borang lah di situ, borang pertambahan pelaporan pendapatan. Mungkin pautan yang boleh kita pergi ke mungkin okey, www.hasil.gov.my ataupun pergi ke MyTax portal itu sendiri untuk akses kepada maklumat berkaitan dengan PKPS ini. Okey, MyTax aplikasi mobile tu boleh guna tak? Boleh. So sekarang ni memang kita menggalakkanlah segala urusan berkaitan dengan percukaian ni secara dalam talian. Maknanya tak ada turun padang lah untuk pergi. Lebih mudah kan, lagi semua di hujung jari. Malam-malam sebelum nak tidur tu sempat lah, boleh lah tekan. Okey, selesai. Baik. Untuk ni salah satu tanggungjawab yang perlu untuk diambil. Pesanan ini kepada masyarakat, rakyat Malaysia khususnya. Mengapa mereka perlu merebut peluang ini dan mengapa mereka perlu membayar cukai kepada negara kita? Ya, betul. Macam inilah yang kita katakan, kita menawarkan satu program yang menarik untuk membayar cukai dalam tempoh yang saya boleh ulang balik lah. Manfaat dia, penalti, tiada penalti yang dikenakan dan juga orang kata dalam tempoh ini juga kalau kata melaporkan pendapatan PKPS ni, kita takkan adakan aktiviti penguatkuasaan, tak ada audit, tak ada siasatan dan kita menerima secara suci hati. Tapi mungkin saya boleh tambah di sini jugalah untuk tempoh bagi tujuan pelaksanaan PKPS ni juga bayarannya perlulah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada notis ataupun melalui ansuran. Yang tu ansuran tu kena bayar selewat-lewatnya 31 Mei lah ikut tempoh pelaksanaan PKPS ni. Banyak sebenarnya peluang diberikan. Betul. Best sekali tak ada siasatan audit dilakukan ya. Suci hati. Takut sangat tu. Betul. Baik, ini merupakan satu usaha yang saya kira perlu untuk dilakukan dan terima kasih banyak-banyak diberikan kepada pihak LHDN kerana membuka ruang ini kepada rakyat Malaysia. Kerana tanggungjawab membayar cukai itu adalah untuk kita dan juga kepada manfaat kepada generasi kita juga. Berbalik pula kepada kita. Jadi tindakan itu harus kita lakukan dengan suci hati balik. Okey, terima kasih kepada Dr. Rashidah Cik Rusli, merupakan pengarah Seksyen Operasi Dasar Jabatan Operasi Cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia atas perkongsian ini. Selepas ini kita nak bercakap tentang isu soalan lagi doktor akan bersama kita. Bagi kita apa? Jom kita selesaikan selepas ini. Masih lagi bersama saya, Cedi dan juga Dini untuk Dr. bercakap. Dini Ashraf juga aku kata doktor. So hari tu saya doktor banyak. Okey, bagus. InsyaAllah dapat InsyaAllah, doktor. amin. Dr. Dini Ashraf. Okey, baik. Satu lagi mungkin perkongsian cukup berguna untuk anda. Kita sering bagi pendedahan tapi mungkin tak tahulah di mana silapnya kan, kurang pendedahan pada masyarakat kita tentang derma darah itu sendiri. Betul. Ingat tak kali terakhir derma darah bila, Dini? Soalan ni memang mahu. Dia bukan kali terakhir. Pernah ke tak? Soalan tu maksudnya pernah ke tak? Kan? Pernah tapi ke tak? tengok badan macam selalu derma darah. Itu kita bincang itulah sekarang. Okey, baik. Kita bersama dengan Dr. Zalina binti Mahmud, merupakan pakar Prodin Perubatan Transfusi Pusat Darah Negara Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Terima kasih juga kerana turun hari ini untuk memberikan maklumat, edukasi kepada masyarakat berkaitan tentang keperluan dan juga penting kita melakukan proses derma darah ini. Awal ini, derma darah, apa yang masyarakat sepatutnya perlu memahami dahulu?
sebelum tu terima kasih kepada pihak bernama kerana menjemput Pusat Darah Negara bagi berkongsi pengetahuan berkenaan dengan pendermaan darah. Secara keseluruhannya, Pusat Darah Negara dan juga pusat-pusat kutipan negeri merupakan institusi di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, yang berperanan untuk membekalkan darah yang mencukupi, selamat dan juga berkualiti untuk kegunaan ataupun perawatan pesakit. Dan secara orang kata in general kita Malaysia adalah antara 70 buah negara di dunia ni yang mengamalkan pendermaan secara sukarela, 100% voluntary, selaras dengan saranan WHO. Dan info ketiga yang saya nak kongsikan adalah darah dan komponen darah ini merupakan orang kata salah satu terapeutik yang penting dalam perawatan pesakit. Dan darah ni setakat hari ini belum ada bahan sintetik ataupun tak boleh dikilangkan. So kita bergantung 100% kepada pendermaan sesama insan. Dan yang keempat, daripada data yang kita kumpulkan, setakat hari ini hanya 2.3% sahaja daripada 1,000 penduduk yang mendema darah. Kita masih kalau ikut keperluan darah itself tu kita masih jauh lah daripada sasaran sebab kalau ikut tapi ini adalah data sekarang dan kita mensasarkan by 2030 kita mensasarkan sekurang-kurangnya 27 hingga 30 individu per 1,000 penduduk lah. Ini untuk memastikan lah bekalan darah yang sentiasa mencukupi, juga untuk menampung keperluan kerana dalam masa 10 tahun akan datang 15% daripada rakyat kita akan mencapai umur 60 tahun dan ke atas. So bila dah sampai umur 60 tahun dan ke atas, kita tahulah golongan ni lebih terdedah kepada pelbagai jenis penyakit kan. Satu, maksudnya dia akan menambah populasi pesakit itself. Dan juga yang kedua, dia akan secara tidak langsung mengurangkan populasi pendema darah tu. Sebab dah sampai umur 60 tahun dan ke atas tu dah tak boleh tak layak untuk mendema darah lah dengan pelbagai jenis penyakit. Itu informasi yang saya nak kongsikan sebagai permulaan lah. Kalau kita tengok melalui pemerhatian, kempen sering dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Betul. Jadi melalui tinjauan doktor sendiri, bagaimana kesedaran terhadap masyarakat kita tentang kempen derma darah itu sendiri? Ada dapat sambutan ke? Bagaimana? Semakin kuranglah agaknya. Bagaimana doktor? Kalau in general lah, kalau kita bandingkan masa-masa dahulu dengan sekarang, alhamdulillah memang sekarang kita nampak masyarakat kita lebih peka, lebih berpengetahuan tentang pentingnya untuk mereka tampil ke depan untuk mendema darah dan kita pun kita maksudnya promosi untuk kutipan darah ni sentiasa kita sentiasa buat, bukan hanya bergantung kepada situasi bila stok berkurang baru kita buat. Tak, dia adalah continuous dan promosi ni kita ada banyak juga kolaborasi dengan agensi-agensi, NGO, pihak swasta pun ada. Melalui media sosial, kita ada PDN itself, ada Facebook, Instagram, ada Twitter, ada Telegram, dan kita sentiasa berkongsi maklumat berkenaan dengan pendermaan darah dan juga maklumat berkenaan dengan kempen-kempen ataupun derma darah bergerak yang kita adakan di seluruh Lembah Kelang especially. Dan juga untuk pusat-pusat kutipan negeri pun mereka ada media sosial sendiri yang mereka kongsikan juga kempen-kempen derma darah mereka lah. Doktor, kita tahulah derma darah ni antara manfaat pentingnya adalah untuk membantu juga bagi mereka mengalami penyakit dan digunakan dalam perubatan. Daripada konteks mereka sebagai pendema darah sendiri, apa kebaikan yang akan diterima oleh mereka? Sebab itu kadang-kadang kita tanya-tanya kan, kita ni risau, takut, tapi macam alamak, kita pula nak kena darah kan, apa kebaikan kita dapat ni kan? Kan? Doktor, silakan kita. Satunya adalah secara tak langsung you sebenarnya membuat kebaikan kan. Kalau kita dalam Islam ni, ini adalah
boleh katakan sedekah lah. Sedekah tak semestinya duit saja kan. Dari segi kesihatan, sebab darah ni kalau secara fisiologi sel darah merah contohnya dia hanya mampu bertahan 120 hari sahaja. Selepas 120 hari dia akan mati dan sumsum tulang kita akan develop new red cells lah, sel darah baru. Dengan mendema darah, kita mempercepatkan proses tu. Maksudnya tak payah tunggu darah tu tua sampai 120 hari baru dapat darah baru. By the time you donate, sumsum tulang kita tu akan terangsang, kata okey, dah hilang darah banyak ni, kena buat yang baru. So you akan dapat sentiasa dapat fresh blood lah. Yang mana kalau kita tengok, kalau kita bandingkan lah sel darah baru dengan yang telah berusia, of course sel darah baru lebih function kan, lebih sihat, lebih macam kita lah, bertenaga yang muda lagi bertenaga. Salah satu, yang keduanya dia boleh juga mengurangkan risiko untuk mendapat serangan jantung. Okey. Dan secara tak langsung juga bila kita demam darah, kita ada pemeriksaan kesihatan ya. Kita cek contohnya tahap hemoglobin. So dari situ kita dapat tahu kita ni cukup darah ke tak, anemia ke tak. Dan kita ada juga pemeriksaan blood pressure, contohnya tekanan darah. So dari situ pun kita boleh tahu kita okey, tak ada tekanan darah tinggi contohnya. Dan bergantung kepada jumlah pendermaan para pendema, kita juga ada apa yang kita panggil sebagai token of appreciation lah, penghargaan. Contohnya kita bagi suntikan vaksin hepatitis B percuma selepas dua kali mendema lah, dan juga perawatan di hospital-hospital kerajaan mengikut bilangan pendermaan yang dilakukan lah. Kita ada sebagai outpatient, sebagai inpatient pun ada. Okey, kita nak tahu juga antara kelompok pesakit mana yang dikatakan bekalan darah ni memang diperlukan dan tidak mencukupi, memang sentiasa diperlukan. Kita ada, kalau saya boleh kategorikan lah, dua golongan pesakit. Satu tu adalah golongan yang memang kita tahu dia akan perlukan darah sepanjang hayat. Contohnya pesakit thalassemia. Pesakit thalassemia dia ada kategori lah. Salah satu kategorinya kategori yang kita panggil dependent transfusion dependent thalassemia, yang mana kategori ni dia memang akan bergantung kepada transfusi darah untuk survival, untuk sepanjang hayat dia. So yang ini pesakit thalassemia ni kita dah tahu, okey, pesakit A contohnya dia memerlukan transfusi setiap 2 minggu, yang B setiap 3 minggu, ikut severity ataupun ikut paras hemoglobin dia masa itulah. So ini yang berjadual kita panggil. Ada juga yang tak berjadual, contohnya terutamanya masa kecemasan lah, contohnya kemalangan, pesakit yang menjalani pembedahan meja ataupun kompleks, dia berisiko untuk mendapat pendarahan semasa pembedahan dijalankan dan juga selepas. Ibu-ibu yang bersalin, yang mengalami tumpah darah, kanser, pesakit kanser ni ada 2 penyebab lah yang menyebabkan mereka memerlukan transfusi darah. Salah satunya adalah bila di peringkat meja kita panggil, di mana sel kanser itu telah merebak dan menyerang sumsum tulang. So dia akan menyebabkan penghasilan darah sendiri itu berkurangan. Sebab tu mereka memerlukan support transfusi darah. Dan juga kemo lah, efek daripada kemoterapi yang menyebabkan again dia punya bone marrow tu suppress dan tak dapat hasilkan komponen-komponen darah tu. That's why dia memerlukan support lah. Betul, ringkas saja hujung ini pesanan kepada masyarakat Malaysia supaya mereka tampillah ke hadapan, berkongsilah darah mereka, kerana akhirnya juga ia akan membantu, kerana kita tak tahu kadang-kadang masa tiba kita memerlukan, kita juga akan memerlukan. Jadi pesanan ini kepada masyarakat Malaysia supaya mengambil peluang ini untuk sama-sama, kerana darah tak pernah cuti. Betul. So sekarang ni pun kita tengah cuti sekolah, baru saja habis Christmas kan, dan akan sambut tahun baru, disusuli dengan Taipusam, bulan 2 ada tahun baru Cina, bulan 3 dah puasa, bulan 4 dah raya. So perayaan ataupun sambutan ni sedikit sebanyak memang akan
orang kata efek lah kepada aktiviti kutipan darah contohnya ya. So saya sangat mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada para pendema yang selalu tampil untuk mendema darah, dan kita sangat-sangat menyeru mereka-mereka ni untuk mendema darah secara konsisten setiap 3 bulan sekali ya. Dan kepada yang masih belum mendema darah, okey, boleh layari laman Sesawang PDN untuk mengetahui apakah kriteria yang boleh melayakkan seseorang itu mendema darah, dan juga boleh mengetahui kempen-kempen dema darah bergerak kita lah yang kita adakan setiap hari 7 hari seminggu tanpa cuti. Okey. Dan kita juga ada pusat pendermaan statik. Satunya adalah Pusat Darah Negara di Jalan Tun Razak dan kita ada buka donation suite di IOI Mall Putrajaya, kita ada di OU, kita ada juga di Mid Valley dan Puspanita Putrajaya lah, dan juga pusat-pusat kutipan negeri-negeri. Jadi datanglah berkunjung ke pusat-pusat seperti yang doktor katakan tadi ya. Jika anda mungkin terbuka hati sekarang ini untuk menderma darah, sebab kita tahu derma darah boleh menyelamatkan nyawa. Betul, sangat-sangat betul. Dan Bernama juga antara tempat yang selalu kali mereka turun dan kita semua berkongsi juga. Kita kena ambil kesempatan tu lah lepas saya beranak kot. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada Dr. Zalina Mahmud, merupakan pakar prodi perubatan transfusi dari Pusat Darah Negara Kementerian Kesihatan Malaysia. Atas perkongsian ini sudah pun berada penghujung rancangan. Terima kasih kerana sejam anda bersama bersama dengan kami. Banyak telah pun kita perbincangkan. InsyaAllah kita masih lagi dalam bercuti ni. Apapun ingatkan diri anda juga sentiasa jaga diri, jaga makan, jaga pakai, jaga kesihatan anda. Okey. Saya Dila Syah Salim dan saya Cik Dilurkan Diri. Assalamualaikum. Bye bye. Terus bangkit, yakin berdiri.